Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan masuk bab yang keempat, iaitu late machine. Late conversion machine. So untuk learning outcome dia, at the end of the lesson, student should be able to first adalah identify various type of the late machines. Yang kedua, identify the describe components of the late machine. Describe various type of late cutters and operations. Yang seterusnya adalah operate late machine. Determine late process parameters dan juga apply the knowledge to produce milling project. Apply the knowledge to produce late project ataupun turning lah. First untuk for the introduction, dia beritahu late is a machine which remove the metal from a piece of work to the required shape and size. Cuma untuk yang tadi perbezaannya untuk milling, dia memang sama juga, dia punya objektif dia sama. Cuma membezakannya adalah kedudukan dia ataupun dia punya type of the workpiece tu. Kalau macam milling tu, mostly kita guna macam bentuk yang biasanya adalah bentuk yang segi empat, ataupun bentuk yang square, ataupun bentuk yang kubus dan sebagainya, kuboid. Tapi untuk yang lathe pula, lathe dia menggunakan untuk yang lathe pula dia menggunakan bentuk yang berbeza, iaitu menggunakan bentuk yang seakan-akan hollow ataupun ia dalam bentuk dalam keadaan silinder. Itu bezanya lah. So dekat sini boleh tengoklah ada beberapa types of the lathe machine. First adalah yang kita akan guna standard lathe lah, standard lathe machine. So itu adalah yang standard lah, yang kita akan guna. Ada satu lagi iaitu production lathe. Ni digunakan di company-company lah, especially company yang orang cakap apa, machinery, yang menggunakan mass production. Maksudnya mass production ni production yang banyak, dan cepat. Automatic lathe. Sekarang ni pun dah guna, kebanyakan untuk kilang-kilang ni dah menggunakan iaitu automatic lathe ataupun automation lathe. So dia adalah lagi cepat kerana dia mempunyai, dia based on drawing saja. Jadi robot akan buat semua. So seterusnya kita boleh tengok iaitu this is the lathe components. Lathe machine components. Boleh tengok kat sini. Dia ada spindle speed selector. Ada headstock assembly, spindle with chuck. Spindle ni dia akan, kita akan letak sampel awak tu dan silinder tu di bahagian spindle. Macam milling pun sama kan, spindle kan dia akan pegang ni punya mata dan sebagainya lah. Tapi untuk yang lathe machine, dia spindle with chuck ni, kita akan masukkan, kita akan laraskan ataupun kita akan clamp awak punya sampel tu di bahagian spindle. Seterusnya adalah tool post. Component rest. Cross side. Yang bahagian tu akan letak awak punya mata dia. Dia punya mata dia dekat bahagian tool post. Tool post. And dia ada lagi carriage, waist, test stop. Test stop tu untuk tengok awak punya atau test, dan juga test stop assembly. Jadi test stop wheel tu dia untuk tengok dia punya center dot awak punya sampel tu, kedudukan dia. And then ada macam-macam lagi lah, clutch, and then kat sini pun ada dia punya kalau nak stop dia punya operation tu, kita boleh guna dekat kaki, menggunakan kaki untuk stop awak punya operation. Dan juga ada satu lagi iaitu dia punya, kita panggil sebagai shield. Dia punya guard. So dia ada guard. So kalau guard tu awak tak laraskan dia, jadi awak punya lathe machine tu dia tak akan buat operation, beroperasi lah. So dekat sini saya tak perlulah nak uraikan semua komponen-komponen dan kegunaan dia. Yang ni boleh baca. Yang ni awak boleh baca semua. So kita akan masuk iaitu cutting tool. Cutting tool.
So single point cutting tool. So tengok daripada gambar rajah ni, dia adalah contoh cutting tool yang ada lah. So okay, so dia punya bahagian face tu, so mata dia dekat bahagian face tu lah. So cutting tool materials. Okay. Ya, so boleh tengok kat sini dia punya cutting tool dalam bentuk yang keadaan tirus, dia ada angle dia. So kita akan menggunakan cutting tool tu untuk shape dia, shape dia workpiece awak tu. Okay, untuk material dia, cutting material ni ada pelbagai jenis material yang ada. Yang first adalah HSS. Okay. Yang kedua adalah cemented carbide, ceramic dan juga diamond. Okay. So kalau tengok sini ada banyak material lah. Yang paling mahal diamond lah kan. So diamond kan material yang paling orang cakap diamond adalah material yang paling keras di dunia. So mahal sikit lah kalau guna tu. Biasa untuk diamond ni biasa untuk drill machine boleh lah kan. Okay, biasa diamond ni untuk kegunaan untuk di offshore kan, drill bit dan sebagainya. Tu guna diamond lah untuk menghancurkan batu-batu, crush. Okay, so untuk cutting material HSS. Okay, HSS tu terdiri daripada, okay, boleh baca kat sini, tungsten, molybdenum, chromium, vanadium dan cobalt. Okay, untuk cemented carbide, okay, boleh baca lah, titan carbide, titan carbonate, titan nitride, nickel dan cobalt. Okay, untuk ceramic, okay, aluminium oxide, titan carbon dengan titan tride. Yang untuk diamond adalah pure carbon. Okay. Okay, so kalau tengok kat sini dia punya perbezaan dari cutting tool materials. Okay, working temperature. Okay, so untuk yang paling tinggi adalah menggunakan ceramic lah, 1300 degree C. Okay, cemented carbide 900 degree C. Cast cobalt alloys, okay, 750 degree C. Dan juga high speed steel 600 degree C. Okay, ni based on dia punya hot, hardness or wear resistant lah. Jadi yang paling tinggi resistant dia adalah menggunakan ceramic. Okay, itu maksudnya tool holder and tool post. Okay, lead tool holders are designed to securely rigidly hold the tool with a fixed angle for properly machining or a workpiece. Okay, tool holders are designed to work in conjunction with various lead tool posts onto which the tool holders are mounted. Tool holders are designed to be used with the standard round tool post that usually is supplied by each engine lead. Tool post consists of the post, screw, washer, collar and rocker and fits into the T-slot of the compressor. So ini adalah dia punya bahagian untuk tool post collar. Okay, so boleh tengok ni standard round tool post. Okay, so tool post ni dia ada cara dia macam mana kita nak letakkan ni macam mana. So nanti saya akan ajar lah for the angle. So memang kena tahulah kita kegunaan dia untuk letak dia punya mata dekat situ. So kita kena ikat dia betul-betul lah. Sebab apa kalau kita tak ikat betul-betul mata dia akan efek lah. Sebab benda tu dia akan workpiece awak dia akan terikat pada spindle. Jadi bila dia ada rotation, RPM dia laju, bila dia kena pada mata dia, kalau mata dia tak ikat, dia akan mungkin boleh menyebabkan patah dan sebagainya lah. Sebab tu banyak berlaku disebabkan kita tak ikat betul-betul mata tu pada tool post tu. Okay, work holding device. Okay, the clamping device must ensure that the workpiece does not move out of the clamping position despite the different force acting on the workpiece during the cutting process. Okay, work holding device on the lathe. Okay, so dia ada some of the work holding device. Contohnya adalah seperti carriers or catch plates. Yang kedua adalah face plates. Yang ketiga adalah angle plates. Okay, yang keempat adalah manual. Yang kelima adalah chucks dan juga yang keenam adalah rest. Okay, so boleh tengok kat gambar rajah ni macam mana kita nak letak carrier and catch plates.
Okay, ni adalah first plate. Okay, I used to holding this workpiece which cannot be held both by the centers and by chucks. Okay, kita guna face plates. Okay, ada mandrels. Okay, yang ni saya tak perlulah. Okay, ada chuck, chuck. Okay, kalau chuck ni boleh tengok kat sini lah. Okay, types of chuck ada beberapa jenis type of chuck ada. So saya tunjuk kat sini secara random, secara ni lah, rawak lah. Ini boleh baca kat sini ada beberapa jenis lah. Untuk mandrels, untuk chucks, type of chuck ada beberapa jenis. Okay, just okay, so untuk chuck ni, type of chuck dia ada 4 jaw chuck or independent chuck. Okay, 3 jaw chuck or self-centered chuck, air or hydraulic operated chuck, magnetic chuck, okay, collet chuck, combination chuck dan juga drill chuck. Tapi usually biasanya kita guna 4 jaw or 3 jaw lah. Maksudnya dia clamp. Kalau tengok gambar ni, dia bentuk adalah bentuk dia punya chuck dia. Okay, 4 jaws ni maksudnya dia ada 4. Dia ada 4 bahagian. So lagi kemah lah. Kalau ada 3, so 3 je lah dia clamp pada awak punya workpiece awak tu. So ada 4 jaws. Okay, as the name indicate, this chuck has 4 jaws for holding the work. Each jaws is independent to move. So jadi maksudnya kita nak laraskan tu, nak centerkan dia tu, kita make sure semua dalam keadaan yang seragam. Okay, biasa kita akan buat tu, dia akan gerak automatically ke 3 jaws tu ataupun ke 4 jaws tu. So for advantage ni, any type of workpiece can be held easily. High grip is possible as for jaws are employed. So the disadvantage, centering is a little difficult process dan semi-skill labor are required. Okay, untuk leg operation dia ada beberapa jenis lah yang kita kena tahulah. Okay, so yang pertama kita panggil sebagai turning. Okay, turning adalah produce straight, conical, curve or groove workpiece. So kalau macam you all tengok job sheet yang you all kena buat tu, kita panggil sebagai apa? Kita panggil dia sebagai mana? Turning project tu tak? Turning. Jadi itu adalah dia akan produce the straight, ada conical, ada curve and groove workpiece. Itu kita panggil sebagai turning project. Yang kedua adalah facing, to produce a flat surface at the end at the part of for making face groove. So kalau facing ni dia dalam keadaan yang face, flat surface. Yang kedua adalah boring, to enlarge a hole or cylinder cavity made by a previous process or to produce circular internal groove. Okay, drilling, to produce a hole by fixing a drill in the tail stalk, atau macam mana drilling. Okay, threading, to produce external or internal threads. Okay, threading adalah to produce external or internal threads. Okay, so ni macam dia punya lurah dia lah, macam bentuk skru tu, dia punya alur dia, itu kita guna threading. Dan juga knurling, to produce a regularly shape roundness of cylindrical surface. Jadi knurling dia bentuk dalam keadaan yang shape roundness, dia ada bentuk dia, bentuk macam diamond macam tu kan. Okay, jadi orang boleh tengok kat sini beberapa jenis. Okay, yang A tu adalah straight turning. So kalau setiap untuk leg operation ni dia menggunakan mata yang berbeza. Okay, kalau straight turning guna cara macam ni lah. Okay, dead of card. Okay, taper, turning. Yang C profiling. Okay, yang dia ada turning and external grooving. E facing. F face grooving. G cutting with a form tools. H boring and internal grooving. I drilling. J cutting off. K threading dan juga I adalah knurling. Okay, so untuk yang lathe machine ni setakat di sini sajalah untuk ni. Jadi you all kena familiar dengan mengenai lathe machine component yang ada.
Okey, nanti saya akan tunjuk dekat bengkel nanti cara macam mana untuk handle the speed, macam mana kita nak tukar speed dia. Jadi untuk yang permulaan tu kita guna cara je operation sama macam milling. First kita guna maksudnya kita kena material dalam keadaan yang okey, kita akan buat dalam keadaan routing. Okey, routing maksudnya dia dalam keadaan yang permukaan surface yang kasar lah, maksudnya tak comel sangat lah. Sebab kita nak, kalau boleh material tersebut kita nak dalam berapa dia punya dimension ni. So kita kena refer kepada engineering drawing dia ataupun lukisan kejuruteraan atau technical drawing, berapa dia punya dimensioning dia dah. Jadi kita kena tengoklah berapa dia punya thickness dia, and after that baru kita akan buat high speed untuk dapatkan dia punya finishing. Okay, so bila finishing tu the last lah, kita nak bagi kasih surface tu dalam keadaan yang cantik atau smooth atau berkilat. Itu maksudnya. Okay, so setakat isi saya untuk bahagian untuk bahagian lead machine ni. So kalau ada soalan boleh tanya saya lah.